Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Wal khamis wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wal khamisu min arkani salati ar-ruku'u. Yang kelima daripada rukun salat itu ialah ar-ruku'. Liqaulihi ta'ala, kata musannif sini, irka'u. Dan ayat penuhnya ialah seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj ayat 77. Wahai sekalian orang beriman, rukuklah kamu sekalian dan sujudlah oleh kamu sekalian, dan abdikanlah diri kamu sekalian kepada Tuhan kamu, dan lakukanlah segala kebaikan. Lakukanlah oleh kamu sekalian akan kebaikan, mudah-mudahan kamu sekalian berjaya. Surah Al-Hajj. Wali khabarin, dan berdasarkan kepada hadis idza qumta ila shalah. Apa dia tu hadisnya? Dia oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila salati fa asbigh al-wudu' thumma istaqbil al-qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'a thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Akhrajahu as-sab'ah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, apabila engkau mendirikan solat maka sempurnakanlah wuduk. Apabila engkau mahu mendirikan solat maka sempurnakan wuduk. Sempurnakan 3 kali basuh merata, buat yang sunat, tertib dan sebagainya. Kemudian hadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagi engkau daripada Quran, kemudian rukuklah sehingga engkau tamakninah rukuk, kemudian bangkitlah sehingga engkau i'tidal, tegak berdiri, tegak i'tidal. Kemudian sujudlah sehingga ada tamakninah dalam sujud, kemudian bangkit daripada sujud hingga tamakninah duduk. Kemudian sujudlah semula sehingga engkau tamakninah sujud dalam tamakninah, kemudian lakukanlah sedemikian itu dalam semua solat engkau. Diriwayatkan oleh 7 orang perawi. Jadi daripada hadis itulah dalilnya wajib rukuk sebagai rukun solat walil ijma', dan begitu juga menurut ijma' juga adalah rukuk sebahagian daripada rukun solat. Wa taqaddama ruku'ul qa'id, telah dulu kita telah bicara tentang cara orang solat duduk, rukuk cara orang solat duduk. Dulu dah bincang sebelum daripada ini. Wa amma aqall ruku'an fi haqqil qa'im, adapun yang paling minimum rukuk bagi orang yang solat berdiri, fa huwa ayyan hani inhinaan khalisan, hendaklah dia tu bongkok dengan bongkok yang betul-betul bongkok khalis, yang bongkok betul-betul, la inkhinas fihi, yang bukan sekadar bongkok, bukan sekadar kadar je, bukan ambil syarat. Iaitulah qadra bulughi rahatai yadaihi al-mu'tadil khalqata rukbataihi idza arada wada'ahuma, iaitulah dengan cara sampai dia punya 2 tapak tangan ni rohah ni tapak tangan. Kalau daripada ujung jari ke sini itu namanya kaf, tapi kalau sini je rohah. Jadi rahatai yadaihi, tapak tangan dia tu bagi orang biasa sampai ke kepala lutut dia. Bila dia nak tekupkan tapak tangan tu ke kepala lutut,
Itulah. Fala yahsulu al-inkhinas. Kalau dia sekadar bongkok aja, tidak terhasil rukuk itu. Li'annahu la yusamma ruku'an. Sebab itu tidaklah dinamakan rukuk. Falau talat yadahu au qasarata au quti'a syai'un minhuma lam yu'tabar zalika. Bagaimana kalau orang tu dia panjang dua tangan dia, macam kisah Dzul Yadain, zaman Nabi kan, Nabi solat asar 5 rakaat kan. Nabi solat asar 2 rakaat, bukan 5, 2 rakaat. Jadi ditegur oleh Dzul Yadain. Jadi tangan dia panjang. Jadi macam mana tu? Mestilah dia tak dapat 90 darjah kalau tangan dia panjang kan. Jadi kalau kes yang ganjil begitu tak dikira. Dia kena kira macam orang biasa juga. Jadi kalau tangan dia panjang tu, dia kena bengkok sikit lah, dia punya siku, supaya dapat 90 darjah. Au qasarata, ataupun tangan dia pendek, maka tak boleh lah dia bongkok keterlaluan, sebab nakkan juga tapak tangan cukup dia punya kepala lutut. Jadi dia boleh lah, sama ada dia nak juntaikan tangan dia, yang penting 90 darjah rukuk tu tadi tu, kemudian tangan dia tu kalau tak sampai dia juntaikan aja. Ataupun dia nak pegang siku, dia nak pegang paha dia pun boleh kan. Tapi yang mengikut nasnya, dia juntaikan tangan dia tu sahaja. Ataupun kalau tangan dia tu putus kodong, jadi mesti tak sampai, jadi dijuntaikan saja. Jadi tak boleh dia ambil kira kepada tangan dan lutut dia tu kalau keadaan tu ganjil kan. Luar biasa, kena ikut macam orang biasa juga. Fa in ajaza amma dzukir illa bima'inin, kalau dia tak mampu untuk lakukan seperti yang di atas tadi, itulah ditekukkan tapak tangan dia tu, rohah dia tu ke kepala lutut dia tu, melainkan dengan bantuan. Walau bi'atimadin, sekalipun dengan cara dia bersandar atau berpegang kepada sesuatu, ala syai'in, kepada sesuatu, au inhina'in ala syaqihi, ataupun dia terpaksa bertopang kepada bersandar kepada dia punya sebelah badan ni. Maksudnya dia bila dia rukuk tu, kalau dia rukuk tanpa bantuan, dia tersungkur nanti. Jadi dia terpaksa gunakan sebelah bahu dia tu pergi bersandar dekat dinding, atau dekat kayu, kat tiang ke, supaya dia boleh stabil rukuk. Maka kalau terpaksa macam tu pun lazimahu, dia mesti menggunakan alat bantu tadi tu, sama ada dia minta orang lain tolong pegang ke dia, ataupun dia terpaksa bersandar ke dinding ataupun ke tiang. Yang penting dia boleh rukuk dengan sempurna, ataupun dia terpaksa bertongkat kan, terpaksa lah, maka dia mesti guna alat tadi. Wal ajizu yanhani qadra imkanihi, manakala orang yang memang tak mampu, orang yang lemah, maka dia bongkok sekadar kemampuan dia sahaja. Fa in ajaza anil hina aslan, kalau dia tak mampu untuk bongkok rukuk tadi tu daripada asal, memang tak boleh, pinggang dia tu memang taruh besi, tak boleh bongkok, au ma'a bi ra'sihi, maka gunakan isyarat kepala dia, tunduk kepala. Kalau sujud pun tak boleh, maka kepala masa rukuk dia tunduk setengah. Kalau sujud dia tunduk penuh. Tu kalau dia sujud memang tak boleh. Tapi kalau sujud dia boleh, maka dia rukuk ikut isyarat kepala sajalah. Sujud dia sujud macam biasa. Kalau tak boleh, summa bitarfihi, kalau tak boleh juga dengan kepala, maka dengan mata, dengan kelopak mata, tarfun, dengan kelopak mata. Kalau dia rukuk, maka pejam setengah kan. Kalau sujud dia pejam semua. Tapi kalau mampu sujud, dia sujud, tak boleh guna isyarat. Wasadisu, yang keenam, daripada min arkanis solat, daripada rukun solat, at-tama'ninatu fihi. Tama'ninah iaitulah berhenti sebentar pada air rukuk, pada rukuk. Li hadisil musyi' salatuhu al-mar, berdasarkan kepada hadis yang orang yang hodoh solat dia dulu. Kita dah bincang tentang orang yang solat tak sempurna kan.
Wa aqalluha, yang paling minimum untuk tamakninah, antastaqirra a'dha'uhu raki'an, hendaklah stabil. Stabil, istiqrar artinya berhenti, stabil dan stop anggota itu dalam keadaan rukuk, tak boleh gerak-gerakan, berhenti, terpaku dan stabil dalam keadaan rukuk. Itu yang paling minimum lah. Dah dapat stabil atau 1 saat pun, atau kalau sebagian ulama dulu mengatakan pada kadar bacaan subhanallah, subhanallah 1 saat lah, subhanallah 1 saat. Jadi itu dah kira lah. Tapi kalau kurang daripada itu tak dikira, jadi patuk ayam. Bihaitsu yanfasilu raf'uhu min ruku'ihi an hawihi, an hawahu atau an hawihi, an hawahu ni sekira-kira terpisah, yanfasilu, terpisah antara dia rafa' tu, rafa' daripada rukuk, berdiri daripada rukuk, terpisah antara berdiri dan rukuk dengan dia punya perbuatan dia nak rukuk, ai suqutuhu, masa dia turun ke rukuk dengan dia bangkit semula tu, dia terpisah dengan berhenti sejenak. Tapi kalau tak ada berhenti, dia bersambung, terpantul macam bola, melantun. Melantun tu tak sah, dia kena berhenti, jangan melantun. Fala taqumu ziyadatal hawa maqama tamanina. Jadi kalau dia tidak boleh lah, kalau hawa tu dia turun ke rukuk tadi tu, kalau ada tambahan kan, dia buat 2 kali turun rukuk tu, itu yang 2 kali dia turun rukuk tu, dia tak boleh menggantikan tempat tamakninah. Tamakninah berhenti. Macam mana boleh 2 kali dia turun rukuk? Contohnya, mula-mula dia turun rukuk tu, contohnya lah dia ke imam, contohlah. Jadi dia ingat imam tu sujud sajadah, jadi dia turun sujud sajadah. Tengok imam rukuk, bukannya turun sujud sajadah, dia tersilap kan. Jadi dia bangkit balik, dia rukuk semula dengan imam kan. Jadi dia kena dapatkan tamakninah di situ. Dia tak boleh, imam tu dah bangkit daripada rukuknya, dia belum dapat tamakninah sebab tadi dia terlajak kan. Jadi dia pun terus bangkit dengan imam, sedangkan dia belum dapat tamakninah. Jadi walaupun dia 2 kali pergerakan dia begitu, dia tak boleh 2 kali itu menggantikan tempat tamakninah. Kan? Begitu juga kalau dia masuk rukuk tu, masa dia rukuk tu dia terkejut, dia tertegak balik, kemudian dia rukuk semula. Jadi itu nama ziyadatul hawa. Jadi dah 2 kali lah rukuk tu. Rukuk kali pertama dia terkejut, lepas tu rukuk kali kedua yang betul. Jadi itu pun dia kena wajib tamakninah juga. Tak boleh dia kata dah 2 kali ni boleh, tak payahlah. Tak boleh. Dia kena dapatkan juga tamakninah. Ataupun dia baca ayat sajadah, bila sampai surah sajadah, sampai ayat sajadah tu, dia nak sujud lah, tapi tengah-tengah jalan tu dia akan salah sujud. Dia rukuk aje lah terus. Tadi masa dia nak turun tadi tu, dia niat nak sujud tilawah, sunat je hukum dia. Tengah jalan dia pergi rukuk, tu tak sah rukuknya tu. Dia kena bangkit balik, berdiri balik. Sebab pergerakan dia mula tadi tu untuk tujuan sunat, sedangkan rukuk tu rukun. Jadi tak sah lah rukun dengan tujuan sunat kan. Jadi dia kena berdiri balik. Jadi bila dia berdiri, itu namanya ziyadatul hawa tadi tu, dia kena rukuk semula. Jadi ziyadatul hawa tak boleh menggantikan tempat tamakninah. Mesti lakukan juga. Wala yaqsudu bil hawa ghaira ruku', hendaklah dia tujuan dia bongkok tadi tu tidak boleh tujuan lain selain daripada rukuk.
sama ada dia niat qasadahu amla, sama ada dia niat untuk rukuk ataupun tidak niat untuk rukuk. Macam mana tidak niat untuk rukuk ni? Maksudnya dia tunduk. Memang mengapa dia tunduk? Sebab dia nak rukuk. Habis niat tu, ni bagi orang yang ada makam tinggi sikit kan, makam tinggi sikit. Bila dia nak rukuk, dia niat aku ni aku rukuk, sengaja aku rukuk kan, sahaja aku rukuk kan, dalam solat aku, pada rakaat pertama. Jadi dia qasad memang untuk rukuk selepas berdiri sebagai satu daripada rukun. Tu kalau dia qasad. Kalau tidak, dia sembahyang janji solat, lepas tu habis Fatihah, habis ayat tu rukuk. Dia tak ada niat apa-apa, dia rukuk gitu, rukuk je. Jadi tujuan dia tu memang nak rukuk. Bukan tujuan dia untuk mengelak orang, nak apa ni, nak swing dia kan. Nak pukul dia mengelak rukuk. Kan? Atau dia mengantuk, tersenggut, dia tu rukuk. Tak ada tujuan. Itu pun tak boleh. Itu tak boleh. Sebab bukan tujuan untuk rukuk, tiba-tiba dia rukuk. Dia ada tujuan untuk benda lain, dia rukuk. La ka ghairihi, bukan tujuan yang lain, min baqiyati al-arkan. La ka ghairihi min baqiyati al-arkan, tidak tujuan yang lain seperti rukun-rukun yang lain juga. Rukun-rukun yang solat yang lain juga samalah, dia kena buat dengan niat, dengan tujuan untuk buat rukun itu sendiri. Tak boleh dengan tujuan yang lain tiba-tiba buat rukuk, buat sujud, tak boleh. Di anna niyata solah mustahabbatun alaihi, kerana niat solat, niat dalam solat tu sunat baginya. Jadi dalam solat tu sekurang-kurang niat masa takbiratul ihram tu paling minimum. Tapi sunatnya dia setiap perbuatan tu dia kena ada niatnya. Niat itulah niat untuk perbuatan khusus tadi tu, rukuk, i'tidal, sujud, duduk atau sujud, dan bangkit, qiyam balik. Dia kena ada niat tu, sunat sahaja. Kalau dia sembahyang orang awam, dia tibai gitu je, janji, ada niat pada permulaan, lepas tu salam, habis, selesai. Itu sah juga, sah orang awam lah. Okey. Kalau hawa li tilawatin, kalau dia tunduk, kerana nak rukuk, nak sujud tilawah, dia tunduk kerana nak sujud tilawah, faja'alahu ruku'an, kemudian tengah jalan dia kata cancel lah sujud tilawah, dia pun rukuk terus, dia rukuk, lam yakfi, yang tu tak sah, tidak berpada, tak cukup, dia tak, lam yakfi, li'annahu sarafahu ila ghairil wajib, kerana dia telah mengubah kerana pergerakan dia tadi tu, dia tunduk tadi tu kerana dia saraf, dia bergerak kepada yang bukan wajib. Sebab sujud tilawah tadi tu sunat, dia bukan wajib. Jadi yang menggerakkan dia pada permulaan tadi, dia tunduk tadi tu sebab nak sujud sunat, sunat kan. Tiba-tiba tengah jalan sampai tak rukuk, dia rukuk. Dia cancel yang sunat tadi tu. Dia pergi buat rukuk tu wajib, rukun solat. Yang tu tak sah rukuk dia, sebab pada masa dia turun tadi tu bukan niat nak rukuk, dia niat nak perbuatan solat, perbuatan sunat solat, sunat tilawat kan, tilawat, sujud tilawah. Tiba-tiba dia buat perbuatan wajib, tak sah. Iaitulah perbuatan wajib rukuk. Bal yantasibu liyarka, malah dia bahkan dia kena tegak semula untuk rukuk semula. Wala qara'a imamuhu ayata sajadatin, tu habis tadi tu, cerita baru. Kalau lah imam dia tu membaca surah yang padanya ada ayat sajadah, summa raka'a aqibaha, kemudian selepas dia sampai ayat sajadah, dia rukuk. Makmum ni pula, fazanna al-makmum annahu yasjudu, makmum ingat imam tu Allahu Akbar, sujud sebab ayat sajadah. Rupa-rupanya
imam rukuk. Fazanna al-makmum annahu yasjudu litilawah. Makmum ingat imam tu sujud tilawah. Fahawa lidzalika, maka dia pun sujud untuk dia pun tunduk untuk sujud tilawah. Dia tak tahu imam tu sebenarnya rukuk. Dia ingat imam tu sujud tilawah, dia pun nak tunduk untuk sujud tilawah. Tiba-tiba masa dia tengah tunduk tadi tu, tengok imam tu fara'ahu lam yasjud, tengok imam tak sujud. Imam rukuk rupanya. Fawaqafa anis sujud. Maka dia pun kena berhenti daripada teruskan sujud dia tadi. Jangan sujud, stop sujud. Habis tu kalau dia tengok imam rukuk, dia tengah-tengah nak rukuk tu, dia tengah-tengah nak sujud, tengok imam rukuk, dia rukuk je lah. Walaupun niat dia tadi mula-mula turun atau dia bongkok untuk sujud mula-mula kan, tapi oleh kerana imam dia tu rukuk, dia boleh terus rukuk walaupun niat mula-mula dia bongkok tadi tu untuk perbuatan sunat kan. Yang ni kes ni boleh, dia gerak tu untuk sunat, maka tengah jalan dia tukar kepada rukuk. Rukuk tu rukun. Yang tu boleh, sebabnya dia ittiba al-imam, mengikut imam. Fal aqrabu kama qala Az-Zarkashi, maka yang paling hampir dengan kebenaran seperti kata Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi, innahu yuhsabu lahu, maka ia punya rukuk ketika itu dikira sah. Walaupun dia masa tunduk tadi tu niat untuk sujud tilawah, tengah-tengah jalan dia tengok imam rukuk, dia tukar tengah jalan. Wa yufaru dzalika lil mutaba'ah, maka diampunkan dosanya ketika itu lil mutaba'ah, sebab dia mengikut kepada imam dia, ikut imam. Wa akmala ruku' taswiyatu dhahrihi wa anqibahu wa unuqahu, taswiyatu dhahrihi wa unuqihi, dan paling sempurna rukuk itu ialah sama rata dia punya belakang, tulang belakang dia dengan unuq, dengan dia punya tengkuk dia sama rata. Ay yamudduhuma, iaitulah dengan meratakan kedua-duanya antara belakang dan tengkuk dia. Bin hina'i khalis, bi in hina'in khalisin, dengan cara tunduk yang betul-betul tunduk dengan cara dia tu bongkoknya tu betul-betul bongkok dengan cara rata tulang belakang dengan tengkuk rata 90 darjah. Bihaitsu yusirani ka safihatil wahidah lil itba', sekira-kira menjadilah antara tulang belakang dan dia punya tengkuk dia tu ke safihah. Safihah ni macam sekeping papan Safihah, sekeping papan al-wahidah lil itba', sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu an-Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa in tarakahu kariha, kalau dia tak buat macam tu, kalau dia tak buat rata tu tadi, makruh saja hukumnya, sah rukuknya tapi makruh. Nassa alaihi fil gitulah seperti yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Wa nasaba saqaihi wa fakhidhaihi, hendaklah dia punya betis dan dia punya paha tu tegak. Tak boleh bongkok lutut, bengkok lutut tak boleh. Lutut tegak. Wa akhadha rukbatayhi bi kaffaihi, dan dia pegang dia punya kepala lutut tu dengan dua tapak tangan, dia pegang. Walil itba'i, sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Wa tafriqu asabi'ahu tafriqan wasatan, hendaklah dia merenggangkan jari-jari dia tu dengan sederhana, renggang. Masa dia pegang kepala lutut dia, renggangkan sederhana, bukan renggang keterlaluan atau bukan rapat, tapi renggang sederhana. Li jihatil qiblah, dengan menghadap kiblat. Ni yang tak faham ni, macam mana dia pegang kepala lutut dia menghadap kiblat ni. Dia punya jari tu menghadap kiblat macam mana
entah, tak, wallahu alam lah, macam mana keadaannya. Lianna asyraful jihad, kerana kiblat itu ialah semula-mula arah. Wal aqta wa nahwuhu ka qasiril yadaini la yusilu yadaihi rukbataihi bal yursiluhuma. Manakala orang yang kodong putus tangan dia, atau seumpamanya seperti orang yang pendek tangan, cacat tangan pendek, la yusilu yadaihi, yang tak sampai dua tangan dia tu ke kepala lutut dia. Dia la yusilu, jangan dia sampaikan tangan dia ke kepala lutut dia. Tak payahlah dia nak sampaikan tangan dia betul-betul pendek, jadi dia paksa kan, jadi terbongkok lah, tak ada rukuk namanya tu. Jadi bila dia terbongkok gitu, tulang belakang tu dah menghadap kiblat, berarti dia membelakangkan kiblat lah, tidak lagi dia menghadapkan kiblat. Jadi kalau dia telajak bongkok, dah belakang dia menghadap kiblat, berarti dia telah membelakangkan kiblat. Maka apa hukum solatnya tu? Wallahu alam lah. Sebagian ulama kata batal lah, sebab dia membelakangkan kiblat, sebab telajak bongkok. Tapi kalau zahir daripada kata musannif kat sini, makruh kan. Habis ni macam mana kalau tangan tak sampai? Bal yursiluhuma, bahkan dia hanya gantungkan, juntaikan tangan dia tadi tu, yang pendek tadi tu, illam yusallima ma'ahu, jika kedua-duanya tak sampai, illam yusallima ma'an, kalau kedua-duanya tak sampai, aw yursila ihdahuma in salimat al-ukhra, illam yusallim, illam yaslima, jika kedua-duanya cacat, lam yaslima, kedua-duanya cacat, ma'an, kedua-duanya cacat. Jadi kalau kedua-duanya cacat ataupun kedua-duanya tidak sempurna, gantungkan dia. Rukuk ni gantung, tak payah nak sibuk cecahkan tangan dia tu ke kepala lutut, nanti jadi belakang menghadap kiblat. Ataupun kalau salah satunya yang cacat atau pendek, satu lagi salimat, sempurna, maka satu tu yang tekuk kepala lutut, satu lagi tergantung. Wallahu ta'ala alam. Akan datang rukun yang ketujuh, itulah al-i'tidal. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.